Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi Rajab wa fi Sya'ban wa fi Ramadan. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allahumma ja'alna mimman shama Ramadana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para Ramadan yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada bersama dengan juz 14. Yang mana juz 14 ini insya-Allah jikalau kita semaya tarawih bersama dengan imam masjid, imam tarawih, insya-Allah imam dia akan baca dalam juz 14 ni akan lalu beberapa surah. Yang mana dua surah yang penting. Yang pertama ialah surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Surah Hijr ni satu tempat ataupun satu diyar, satu kampung bagi satu kaum Samud, iaitu pengikut Nabi Saleh alaihi salam. Jadi dengan sesuai Al-Hijr ni, maka diletaklah surah ni sebagai surah Al-Hijr. Kemudian kita akan lalu dalam juz 14 ni dalam satu surah yang penting yang bernama Suratul Nahli. Nah, Suratul Nahli ni kalau mengikut bahasa Thainya penglah ataupun madu. Ulama mengatakan diletakkan surah Nahl ni kerana mempunyai beberapa pengajaran dan mempunyai beberapa burian yang mana jadi peniktibar ataupun paduman bagi seorang mukmin, maka diibaratkan ataupun seperti madu yang manis. InsyaAllah kalulah kita tengok daripada awal juzul yang ke-14 ni, kita akan berjumpa dengan suratul Hijri. Suratul Hijr ni semua ayatnya 99 ayat, yang mana tertib surahnya tertib yang ke-15. Suratul Hijr ini diturun di Mekah Al-Mukarramah, maka dinamakan surah ni surah Makkiyah. Alhamdulillah, dalam 99 ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita beberapa perkara yang banyak. Jikalau kita nak atibai dan nak tafsir satu demi satu, maka barangkali tidak cukup dengan masa setengah jam ataupun sedikit ataupun lebih daripada itu. Maka marilah kita tengok sentuh kepada beberapa cut yang penting bagi orang yang baca suratul Hijr ataupun juz 14 ni. InsyaAllah dah cuba dengan baca dengan khusyuk, dengan faham maknanya, dah tadabbur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr. Awal sekali dah bismillahirrahmanirrahim. Awal surah dimulai dengan alif lam ra dan huruf muqatta'ah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang tahu, yang mengetahui sir ataupun kesulitan makna daripada huruf al-muqatta'ah. Dimula surah dengan mengatakan tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin, iaitu sentuh kepada ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim sebagai ayat yang nyata, wa qur'anin mubin, dan satu ayat, satu qiraat dan satu bacaan yang mubin, yang nyata. Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang kafir ni dia tak suka ataupun dia bercita-cita supaya dia itu nak menjadi muslimin, tetapi mereka degil, mereka tak dengar, bahkan kata saja tapi tidak diikuti dengan perbuatan. Zarhum ya'kulun wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Maka Allah berkata, tinggallah mereka itu makanlah, berseronoklah, duduklah dalam dunia, yang mana sebenarnya mereka itu lupa, mereka duduk dengan amal, cita-cita saja dan tidak dibuat dengan perbuatan. Fasawfa ya'lamun, selagi mereka itu akan mengetahui. Jadi pada awal surah Al-Hijr ni
Tanyalah Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan mereka yang kufur kepada Al-Quranul Karim. Kemudian kalau kita baca lagi dalam ayat-ayat 10 dan ayat-ayat 11 dan 12 sehingga seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi tidak ada seorang rasul yang Allah mengutus. Mengutus ni hatalah kepada fofok orang dulu, kepada kaum Samud pun baik, kaum Hud, Nabi Hud pun baik, dan kepada Fok Bani Israel, dan begitu masa begitu panjang. Tapi mereka itu yastahzi'un, mereka itu mengejekkan. Wangi tidak hen kunka hak ayat ataupun khamsah hak Tuhan, maka mereka itu akan ditimpa azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca lagi dalam muka yang kedua, dalam surah Al-Hijr ni, kita akan sentuh dengan kejadian manusia. Hebatnya tu hebat manusia ni, masya-Allah. Kalau siapa yang baca Quran pada malam ini ni, dah faham bahasa Arab dia faham molek, dan makna Al-Quran dia faham molek, dia akan jumpa dalam ayat 20 ni Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan kejadian manusia al-insan. Allah berkata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Masya-Allah. Tuhan kata walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami jadikan manusia min salsalin, daripada tanah. Salsal ni dia panggil tanah kering. Kena tak bahasanya kita ni, seorang hamba Allah jadi daripada perkara yang hina, dinhang, tanah yang kita duk jijak tu tanah yang kering. Allah jadi Nabi Adam, tok kita tu Adam alaihissalam daripada salsal, tanah kering, min hama'im masnun, kemudian daripada tanah hitam pula dah, bukan tanah putih. Setengah ulama mengatakan tanah daripada tempat masing-masing. Maka daripada banyak-banyak tempat tu jadilah manusia. Daripada Adam maka timbullah Hawa, Siti Hawa, kemudian duduk sekali dalam syurga, kemudian diturun daripada syurga kepada dunia, dan daripada dunia ni berkembanglah dari Bani Adam, Luqlan, Bani Adam semua ni, manusia daripada anak Adam semua ni daripada air mani, tapi pada asalnya daripada tanah. Allahu Akbar, satu bukti yang besar. Kalau kita baca dalam ayat 20 ni dan 27, Allah cerita bahasanya wal jana khalaqnahu min qabl, dan jin Allah menciptakan sebelumnya. Daripada ayat ni nak menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala belum nak jadi manusia ni, Allah Subhanahu wa taala jadi jin dulu. Debelnya dah jin ni Tuhan buat belum ada manusia, tapi mereka itu kebanyakannya derhaka. Minnar, Allah menciptakan jin al-jan ni minnar, daripada api neraka as-samum, yang begitu dah hebat, dah begitu panas, neraka samum. Kemudian wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Allah cerita pada malaikat, kata kami ni, aku Allah Subhanahu wa taala akan buat Adam, akan buat makhluk bashar min salsal, daripada tanah hitam. Kemudian fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian Tuhan sempurnakan buatannya, kemudian Tuhan tiupkan ruh, nafakhtu fihi min ruhi, daripada ruh kami, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu itu sujud. Jadi Tuhan perintah pada malaikat kepada jin supaya sujud. Siapa yang nak rendah diri, nak taat pada Allah, maka sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah. Sujudlah sekalian malaikat, semua sujud. Malaikat ni masya-Allah la ya'sunallah, tidak melaku maksiat, tidak terayuk kepada Allah. Kulluhum, semuanya, ajma'un, semuanya sujud. Kecuali ni ada satu sifat
Angin iblis, yang mana kita ni jangan ambil lah sifat-sifat syaitan, sifat-sifat iblis yang mereka itu tidak sujud. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis yang mana mereka itu aba, participate, degil, mereka itu enggan ayyakuna ma'as sajidin, bersama, bahasanya akan bersama dengan orang sujud. Ni Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana ke Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintah supaya malaikat sujud, dan semua itu sujud kecuali iblis, waliyazubillah min zalik. Kemudian kalau kita baca lagi dalam surah Al-Hijr ni, kita akan berjumpa dalam muka 264 ni. Kalau pergi buka Mushaf Madinah ni, dalam ayat 39, ayat 40, ayat 41, 42 seterusnya, di tengah-tengah safhah tu. Jadi syaitan ni usaha nak menipu Bani Adam. Dan apabila dia rasa kata Tuhan ni benci dia, dah Tuhan tidak rahmat dia, Tuhan halau keluar daripada syurga, dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri masa pada dia supaya nak menipu Bani Adam. Sehingga dia berkata dalam ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani, dan mereka berkata, Rabbi, hai Tuhan kami, bima aghwaytani, yang mana kamu itu buat kami ni lompit dan sesak, la uzayyinanna lahum fil ardi, tak apalah, kami akan menghiasi, akan usaha nampak molek bagi mereka di atas muka bumi ni. Kami nak cur sendiri fima ya, kham sama kham mereka nak syaitan, nak cu, nak tazyin, nak pada dia kham dinga mak syaitan. La uwiyannahum ajma'in, kami akan menipu dah, aku akan buat mereka itu lompit, sesak, ajma'in semuanya. Tunai atas cik tenarum bagi syaitan, bagi iblis yang diraka pada Allah. Mereka ingin nak nak menyesatkan Bani Adam. Waliyazubillah. Saya enggak pakai ajma'in. Tu boleh mereka itu nak ajak semua manusia yang taat, yang mengaku beriman ataupun Islam ni supaya masuk dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, yang termasuk mereka itu mereka yang ikhlas dan caci berisut, orang yang beriman sungguh, maka mereka itu tidak kuasa, syaitan tak kuasa lah bagi orang yang ada ikhlas, ada tauhid, ada lakar iman. Masya Allah. Qala hadha siratun alayya mustaqim, kemudian dia kata inilah satu jalan yang mana di atas aku ini jalan yang betul. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, Tuhan kata sesungguhnya hamba aku ini tidaklah dan bagi kamu di atas mereka itu sultan, kuasa dan nak menipu, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali mereka yang ikut kamu daripada orang yang pesong, orang yang sesat. Inilah orang yang mengikut kamu. Tetapi Tuhan akan cedera bagi mereka yang ditipu, bagi mereka yang mengikut syaitan. Allah akan cadang bagi mereka itu, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahannam la maw'iduhum ajma'in adalah maw'iduhum ni benda janjian bagi mereka. Jadi Tuhan akan beri mereka itu neraka jahannam ajma'in semuanya. Waliyazubillah min zalik. Nah, kemudian dalam surah Al-Hijr ini, surah Hijr ni, kalau kita tengok dalam muka selepas daripada tu, dalam ayat yang 61, dicerita berkenaan dengan keluarga Lut, ala Lut al-mursalun. Lut ni seorang nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utus supaya perlakan Islam kepada kaumnya, yang mana bersama Lut tu dekat-dekat dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni dia semasa dengan Nabi Lut dan adik-beradik. Yang mana dalam ayat 61 tu Tuhan kita, falamma jaa ala lutinil mursalun,
Jadi ada satu golongan malaikat dan sebagai tetamu Lut, pergi di rumah Lut, pergi cari di rumah Lut. Sehingga Lut ni dia kata, qala innakum qaumun munkarun. Kamu ini satu puak yang kami orang tak pernah tengok. Mai apa orang panggil mai kunna dah, tak pernah tengok. Munkarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Jadi tetamu itu daripada malaikat Tuhan ni, mereka berkata, kami datang ni supaya nak kepana apa yang mereka duk ragu-ragu dah. Bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan buat kami semua ya Nabi Lut, hey Lut, kami ni datang dengan benar-benar dan nak bantu kamu. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami ni adalah orang yang benar. Maka lepas itulah cerita yang panjang lah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya Lut dan keluarga dia ni keluar daripada kampung tu, beri tipuh masa tertentu. Apabila jalan tu bedah, jangan tengok balik punggung, jangan paling punggung tengok, kerana Tuhan akan turun azab dalam kampung tu sebagai seksa bagi orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita Nabi Lut ni kalau kita pergi baca dah memanglah sedap. Sebelah kalau tepat lah ni, kalau kita pergi di Jordan dan sebelah dekat-dekat dengan Syam tu, maka di situlah Tuhan balik bumi bagi kaum Nabi Lut alaihissalam, kerana mereka itu deraka kepada Lut alaihissalam dan mereka itu mengerja maksiat yang dingerikan yang Tuhan benci. Maka diturun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat 87 Tuhan cerita berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Tuhan berkata sab'an minal masani. Sab'an minal masani kena pada surah Fatihah lah. Dan ayat itu 7 ayat yang kita selalu baca. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani. Sesungguhnya kami bagi pada kamu ya Muhammad 7 ayat yang seakil-akil masani yang selalu dibaca, iaitu surah Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Quran yang besar, iaitu ayat Quran lah. Jadi kelebihan surah Fatihah tu kita terkenal lah. Dan surah Fatihah ni kita selalu baca dalam ayat Al-Quran Al-Karim, dan kita selalu dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni baca surah Fatihah tu adalah wajib dalam semaya, dan kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Siapa yang tidak baca surah Fatihah fala salata lahu, maka tidak sah semaya baginya. Kemudian dalam juzuk 14 ni kita akan berjumpa dengan satu surah yang nama Suratul Nahli. Suratul Nahli panggil madu ni kerana ajaran dia begitu manis. Yang mana surah An-Nahl ni tertibnya ke 16 tertib surah, ayatnya 128. Dan surah ni panggil surah Makkiyah, diturun pada Makkah Al-Mukarramah, iaitu surah Makkiyah ni sebelum Nabi hijrah pergi pada Madinah Al-Munawwarah. Awal ayat ni kalau kita tengok, awal ayat ni wak kita takut sikit, sebab Tuhan kecek berkenaan dengan hari kiamat. Wak ngerikan kita. Bila dengar dah kejut. Seolah tu Tuhan perakat kata cerak kena jadi hari kiamat. Dan anak kut tikam najak baitung ni datang cekap wan kiamat. Orang ni wan sinlo. Kita baca ayat ni dia mari dengan kalimah fi'il lah dah. Kan katam lah dah. Tuhan bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah, marilah perintah Tuhan. Takut. Mari perintah Tuhan. Fala tasta'jilu, jangan kamu gaduh. Tuhan ya tak nak siap dah hari kiamat. Nak mari hari tu dalam anakku cerak dah. Kita tak boleh participate. Apabila Tuhan kata cerak kena mari, perintah Tuhan seperti ini kena mari hari kiamat, jangan duk minta belum pada masa dia. Tuhan lebih alim, lebih mengetahui. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, maha tinggi dan berisuk daripada apa yang mereka melakukan syirik. Orang fok kafir Quraisy, fok mana tu mereka deraka dengan Allah,
dan orang kafir, ahli kitab dan sebagainya, tinggallah, biarlah mereka itu melakukan syirik. Hari kiamat cerak akan berlaku. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Jadi Tuhan kata dalam ayat yang kedua ni, malaikat akan bawa roh. Roh di sini ni wahyu, perintah pada Allah, perintah daripada Allah di atas siapa yang dia kehendak daripada hamba, iaitu Tuhan perintah ayat-ayat Tuhan wahyu turun pada langit, pada lauh mahfuz dengan kehendak Allah, melalui malaikat Jibril. Dia beri pada siapa yang dia kehendak. Allah menghendaki beri pada Musa, beri pada Isa, beri pada Nabi Muhammad sebagai akhir anbiya wal mursalin. Maka Tuhan Al-Quran ni diturun dalam masa 23 tahun, cukup 30 juz, turun di Mekah, mengikut beribut, mengikut sesuai dengan sangkum di Mekah. Kemudian Nabi hijrah pergi pada Madinah, maka turun Al-Quran di Madinah, satu gaya, satu beribut. Mekah dengan Madinah ni saya panggil tepat-tepat ataupun masa-masa diturun Al-Quran Al-Karim. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maka mereka itu beri penakut fofok rasul, fofok nabi ni, dakwah orang, cencuan orang supaya mengata la ilaha illallah, supaya tiada Tuhan kecuali illa ana, kecuali aku. Tuhan kata ana ni Tuhan. Fattaqun, hendaklah kamu yang kering, hendaklah kamu takut. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, Tuhan jadi tujuh langit dan bumi dengan kebenaran. Ta'ala amma yusyriku, maha tingginya Allah, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka melakukan syirik. Fofok kafir duk semua lain pada Tuhan, semua pokok kayu, semua batu, semua gapo tu, mereka ini musyrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Ayat ni Tuhan jadi manusia daripada perkara yang hina, air mani. Tuhan wi segala nikmat, wi mata, wi kepala, wi telinga, wi habis. Boleh rasa nikmat Tuhan atas dunia. Tetapi di samping Tuhan wi semua dah, manusia ni kufur lagi, dah seteru perakak songkram dengan Tuhan, iaitu tidak beriman pada Allah. Fa iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba mereka itu, dia itu khasim. Khasim ni seteru dengan Tuhan, tiba-tiba mereka deraka dengan Tuhan. Mubin, cerak dan nyata. Masya Allah. Dalam surah An-Nahl ni kalau kita baca Tuhan akan bawa kita daripada perintah Tuhan yang banyak-banyak. Tuhan jadi langit, dan Tuhan berikan nikmat-nikmat yang banyak kepada manusia. Nikmat banyak sekali pada pokok kayu, binatang semua ni. Tujuannya nak manusia ni kembali dengan beriman kepada Allah, tidak melakukan syirik. Tapi buat syirik juga. Buat syirik juga. Sebab itu Allah berkata nikmat yang Allah yang banyak ni, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan binatang-binatang ternak, an'am, khalaqaha, kami jadikan, khalaqaha, Allah jadikannya, lakum, untuk kamu, fiha dif'un, boleh faedah segi kham opun, boleh rasa nikmat sedapnya, mi kham suk, dan mi kham sanggup suk, boleh makan, ada nikmat nak gapo boleh berlaku. Wa manafi'u wa minha ta'kulun, dan ada manfaat, dan setengah daripadanya kamu makan. Kawan dia dalam ayat ni Tuhan kata, Tuhan wi jamal. Jamal ni, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dan bagi kamu binatang uta, dan jadi bagi kamu ni boleh faedah daripada binatang uta dan perkara-perkara yang benda yang kamu dari manusia ni liang du, supaya nak ambil faedah daripada laham, daripada daging, dan boleh makan, boleh sembelih. Wa tahmilu asqalakum, dan uta-uta ni boleh bawa benda berat-berat, beg harak, beg benda singkoh kamu untuk nak pergi nego, untuk nak pergi gapo. Tu hewi binatang tempat kita ni, lembu, kambing, gajah,
Masuk belaka tu hewi dalam ayat suratul Nahl ni. Asqal wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi, akan bawa barang-barang atas belakang mereka itu, binatang hak kita guna untuk berikan kita tu, bawa beg singkong hak kita, barang-barang berat-berat. Kalau kita nak pikul dia tak agak, tengok gajah ni boleh heret kayu besar-besar, dan manusia halus je tak kuasa nak heret, kena pakai kereta kebal, kereta gudang dan sebagainya. Dan binatang ni boleh kita tak datang belakang dia ni ayat atas Tuhan berikan kita, Tuhan wi nikmat dengan bangaikan hai berikan pan binatang hak Tuhan wi nikmat, yang mana lam takunu balighi, kalau mu usaha nak bawa tu tak akan siapa, sebab berat. Illa bisyikil anfus, kalau siapa pun dengan begitu wangi dia khamyak yin susah. Anfus susah diri. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kamu itu sangat indu dan sangat rahmat. Itu dalam surah An-Nahl. Masya-Allah kalau kita baca dah. Kemudian dalam ayat 14 Tuhan ayat atau Tuhan jadi al-bahr, tali. Wa huwa allazi sakhkhara al-bahra litakulu minha, supaya kamu ni litakulu minhu, supaya makan daripada air laut tu. Ada belaka binatang yang banyak, lahman, daging yang tariya, daging yang begitu sut, daripada ikan pun baik, dan segala binatang dalam laut tu kita makan tu tak ada kena sembelih sebab halal. Masya-Allah. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan, daripada makan daripada boleh mengeluarkan daripada tali daripada al-bahar tu, laut tu, iaitu jenis zina, jenis produk kain muk gapo tu banyak benar. Boleh kita buat talbisuna, boleh kamu memakainya dan pakai wataral fulka mawakhira fi, dan kamu akan tengok perahu yang berjalan land belawai dengan klun tali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, dalam juzuk 14 ni banyaklah yang kita dapat. Masya-Allah, kalau kita baca tu dengan perhati makna dan khama itu, maka kita akan faham. Masya-Allah, beruntunglah bagi orang yang dengar Al-Quran, dia khusyuk, kemudian dia faham maknanya, maka dia beruntunglah. Kemudian dalam juzuk 14 ni, kalau kita semaya tarawih dengan ta'imah ni, dalam ayat yang ke-49 ayat 50 kita akan berjumpa dengan sujud sejadah. Kalau kita dengar ayat ni, kita boleh sujud sejadah. Ta'imah sujud, kita sujud sekali, iaitu walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya bagi Allah itu sujudlah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, semua tu sujud sakarat pada Tuhan, serah pada Tuhan, ibadat pada Tuhan. Maka apakah kita manusia, apabila kita dengar ayat ni, maka kita sujud bersama. Min dabbatin, daripada binatang-binatang, ataupun daripada semua makhluk Tuhan yang jalan di atas muka bumi, dengar ayat ni, maka sujud pada Allah Subhanahu wa taala, ibadat pada Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, para malaikat sekali, wa hum la yastakbirun, dan mereka itu tidak bertakabur, tidak uwat, tidak rasa kata megah. Bahkan rasa kata kita ni takut pada Allah, dan malaikat sendiri takut pada Allah, rasa rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis daripada awal surah tadi. Kecuali iblis dan syaitan yang mereka itu takabur dan anggan dari sujud, nak sujud pada Allah tu mereka anggan, mereka petisik. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, yang mana mereka yang sujud tadi itu mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang berada di pihak atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu mengerja dan buat, beramal, mengerja ma yu'marun, apa yang diperintah kepada mereka. Masya-Allah, daripada malaikat sendiri, daripada manusia sendiri yang sanggup sujud pada Allah, maka mereka itu
wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, dengan kata yang tidi. Dah, itu banyaklah apa yang kita dapat dalam juzuk yang ke-14. insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan kepada kita dalam juzuk 14 yang kita lalu dua surah, iaitu surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.